Jadi asas yang paling penting untuk kita sama-sama tangani. Kalau cabaran kepada pantai yang terhakis, maka ditanamlah pokok bakau. Kalau cabaran kepada masalah pendidikan, dibuat sekolah universiti. Tapi Ustaz Tengku ni, kalau cabaran keimanan ini, dalam tajuk ini melihat bahawa hijrah tu dilihat antara kaedah yang terbaik untuk membentuk kekuatan dalaman ketahanan. Mungkin kita boleh ambil semangat hijrah ini Ustaz untuk kongsi bersama dengan kita. Bagaimana peristiwa hijrah ini betul-betul nantinya boleh membina keimanan yang kuat dalam diri kita dalam nak berdepan dengan apa juga cabaran. Mungkin Ustaz ada pandangan. Orang yang berhijrah itu sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada sekalian perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kalaulah sekira kita lihat daripada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini, bukan hanya sekadar perkara yang dosa-dosa zahir seperti zina, arak, judi dan sebagainya. Bahkan daripada dosa-dosa batin juga. Dan dosa-dosa batin inilah kadang-kala yang tak dilihat oleh mata dan tak diperasan oleh orang ramai. Seperti perbuatan sifat riya, ujub, sum'ah, sombong, takabur, hasad, dengki. Dan inilah dia perkara antara yang merosakkan umat Islam. Walaupun sesama golongan umat Islam sendiri pun, tetapi bila ada sifat hasad, dengki, ada sifat sombong, ada sifat perkara yang tak senang dengan saudaranya, maka akibatnya walaupun masyarakat Islam tu nampak pada zahirnya cantik, bersatu, tapi hakikatnya dalamnya ada penyakit-penyakit yang merosakkan masyarakat Islam. Jadi inilah yang sebenarnya yang perlu kita tinggalkan. Dengan arti kata hijrah, hijrah meninggalkan daripada segala perkara yang mungkar, yang tidak diredai oleh Allah, yang zahirnya. Dan demikian juga daripada sekalian isi hati kita yang maksiat, yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Dan hijrahnya akhirnya ialah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Taala firmankan, fafirru ilallah. Larilah kamu, tujulah kamu kepada Allah Taala. Karena kita dicipta, kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan sebelum kita kembali kepada Allah, maka kita persiapkanlah diri kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan redha, diredainya. Tapi bagaimana? Hendaklah kita persiapkan batin kita, hendaklah kita persiapkan takwa kita. Dan dengan adanya sifat ketakwaan ini dan terbersih kita, tersuci kita daripada sekalian kotoran-kotoran, sifat-sifat yang tercela dalam hati, maka barulah dapat benar-benar kita merealisasikan arti makna hijrah dan arti makna Islam yang sebagaimana kita dituntut oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang yang beriman atau orang yang berserah kepada Allah sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, itulah penjelasan. Dan kita pun memang sepakat malah memahami bahawa peranan hijrah ataupun konsep hijrah ini kalau betul-betul kita fahami, kita amalkan dan kita budayakan dalam kehidupan, nescaya dialah sebenarnya penawar dalam membina ketahanan dalam diri yang paling kukuh untuk berdepan dengan juga apa juga cabaran. Tapi masalahnya Dr. Sharifah, kita pun baru dalam sebulan ni Ummah Hijrah bergerak sana sini, macam-macam program dibuat. Tapi kita tengok lagi banyak kita ajak orang hijrah, tak pimai-pimai tang tu je kata orang utara. Kita tengok remaja-remaja kita masih begitu, yang Ustazah bangkitkan tadi, soal anak-anak. Jadi maknanya seolah macam tak ada nak pergi. So apa kaedah Ustazah kita nak bawa konsep hijrah ni, bukan sekadar satu konsep, bukan sekadar satu peristiwa sejarah, tapi dia benar-benar penawar yang paling kukuh untuk diteladani oleh anak-anak muda kita. Mungkin Doktor ada pandangan. Bila kita melihat dalam suasana hijrah ini, kita sebagai umat Islam tak pernah lupa untuk mengambil iktibar. Ini perkara penting. Kalau kita tak ambil iktibar, dia tinggallah jadi sejarah. Ceritalah macam mana pun. Tapi bila kita baca dia sebagai suatu iktibar, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan lihat bagaimana kentalnya, bagaimana hebatnya, bagaimana mendalamnya keimanan dan keyakinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam proses hijrah itu sendiri. Yang kita kata terlalu tinggi, Masya Allah, tetapi dia jadi yardstick kat kita. Dia jadi kayu ukur kat kita. Anak muda ke tua ke belia ke siapa ke kita tengok. Macam mana Sayyidina Umar berani mengagah orang. Bagaimana Sayyidina Ali berani, muda tu, berani letak nyawa dia baring di tempat pembaringan Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang setia dengan Rasulullah, tak pindahlah dia. Bagaimana dengan Sayyidina Utsman yang sanggup membelanjakan segala harta yang dia ada. Pokoknya apa? Satu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini, apabila dia ada kekentalan iman, satu perkara, dia ada niat yang cantik.
Dia nampak masa depan. Dia bukan tak sayang Mekah tu tempat tumpah darah dia, nenek moyang dia dah seronok kat situ. Tetapi yang dia nampak macam mana umat aku akan datang. Bagaimana imannya nanti, bagaimana keselamatannya nanti. Rupanya kita ni tuan-tuan, bila kita nampak masa depan, itulah niatnya yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa niat kau? Kau nak berubah ke tak nak berubah? Kenapa kau berubah? Nanti aku takut anak aku ikut perangai aku. Nanti aku takut cucu aku jadi apa? Nanti aku takut bangsa aku macam mana? Maka dengan sebab itu ya tuan-tuan, dia ada vision yang jauh. Maka melihat kepada itulah, pindah kita dan kita ingat. Berbekalkan strategi. Dia bukan tak ada strategi. Bukan tak ada haja kepala. Ada Abdullah bin Abu Bakar jadi perisik. Ada Asma yang tolong bagi makan. Dia ada strategi cantik. Berbekalkan dengan strategi dan perancangan yang hebat. Berbekalkan juga dengan doa kepada Allah. Dia yakin Tuhan tolong. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kau jangan takut Abu Bakar. Seolah-olah begitulah dalam bahasa mudah. Dah dengar tapak kaki orang dah. Mana tak takut menghadapi cabaran mati ni, mana tak takut. Tapi sebab yakin dia hebat tuan-tuan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tuhan bersama dengan kami. Doa lagi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuhan tolong keluar aku dari Mekah dengan bantuan, masuk aku ke Madinah dengan bantuan. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Sharifah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, pendek kata yang boleh kita fahami. Hijrah bukan sekadar satu sejarah biasa, bukan sekadar satu cerita pendek, tapi dia sebenarnya satu perkara yang perlu kita ambil iktibar untuk memastikan daya tahan ataupun ketahanan diri kita dalam apa jua bentuk cabaran yang datang, soal cabaran keimanan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sebab kalau kita tidak ambil iktibar, saya setujulah betul kata panel-panel tadi bahawa tidak ambil iktibar, tak ke manalah kita. Saya pengalaman tuan-tuan masa dalam penjara dulu, bukan sebagai banduan, saya berceramah di penjara, tengok ada orang duduk penjara tu sampai 10 kali keluar masuk. Ada pegawai nasihat dia, awak ni dah 10 kali keluar masuk penjara, bawalah bertaubat. Tuan tahu apa dia jawab? Dia kata, tuan, saya baru 10 kali keluar masuk penjara, tuan dah sibuk. Yang tuan ni saya tengok hari-hari keluar masuk penjara, saya tak bising pun. Kata. Ini menunjukkan kefahaman. Dia tak erti tuan-tuan. Sebab itulah kita rasa soal iktibar ini perlu kita fokuskan dalam perbincangan forum kita pada malam ini. Dan seharusnya lah kita harus berterima kasih sangat. Bersyukur pada Allah. Terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, SM Event Management dan juga MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura yang membolehkan untaian kasih silaturahim dalam nilai ilmu ini dapat kita panjangkan dalam forum perdana kita pada kali ini yang buat julung-julung kali diadakan dengan ribuan warga Singapura. Jadi oleh sebab ribuan ramainya datang, tak adil kalau saya bincang setakat saya bersama dengan panel. Rasanya elok kita mengundang sahabat-sahabat